Tuan Yang di-Pertua, sebagai Ketua Portfolio Pendidikan Perikatan Nasional, kami sudah menyediakan rancangan reformasi pendidikan dan telah pun diserah kepada Menteri KPT dan Menteri KPM. Kedua-kedua menteri juga telah hadir mesyuarat select komiti yang saya pengusikan berkaitan pembinaan bangsa, pendidikan dan pembangunan sumber manusia. Saya ucap terima kasih kepada kedua-dua yang berhormat menteri. Matlamat reformasi pendidikan ialah untuk memperkasa negara berteraskan ilmu. Kerangkanya terdiri daripada 5, 1. Falsafah dan dasar, 2. Aliran, sistem dan kurikulum, 3. Sumber manusia, 4. Penghakupayaan dan kebolehpasaran pelajar, dan 5. Perundangan dan governance. Kedua-dua kementerian dan menteri saya lihat committed terhadap reformasi pendidikan dan kami bersetuju ini antara perkara yang kita boleh bekerjasama dengan mengedepikan kepentingan politik. Sambil itu saya ingin mengingatkan tentang tulisan Profesor Emeritus Osman Bakar, Rektor UIA yang baru, berjudul Defining the Core Identity of a 21st Century Islamic University. Beliau mengingatkan kita bahawa walaupun sekarang ini banyak universiti Islam yang melalui proses islamisasi atau integrasi ilmu dan sebagainya, tetapi persoalan yang timbul ialah adakah Universiti Islam ini benar-benar, yang banyak-banyak ini benar-benar menghayati dan melaksanakan falsafah dan objektif yang diilhamkan contohnya oleh persidangan pertama pendidikan sedunia, pendidikan Islam sedunia di Mekah pada tahun 1977. Profesor Osman menimbulkan masalah dengan izin expanding body and shrinking spirit. Tubuh mengembang tetapi semangat jiwa mengecut. Maksudnya bangunan, pensyarah, mahasiswa semuanya bertambah tetapi seakan-akan falsafah dan objektifnya terpinggir atau seakan-akan terabai. Walaupun beliau menyentuh soal Islamic University tetapi pengajarannya itu terpakai kepada kita dalam kita melakukan reformasi pendidikan. Universiti harus punya roh, yakni kebebasan akademik. Ada 2 prinsip yang sakral di kalangan universiti, yakni collegiality dan peer recognition dengan izin. Sebab itulah apabila bocor kes memo UKM yang cuba menghalang pensyarahnya daripada bersuara, kita anggap ia bertentangan dengan roh, ia bertentangan dengan semangat dan ia bertentangan dengan jiwa universiti. Oleh yang demikian, saya menyeru bahawa semua universiti kita, terutamanya universiti-universiti Islam di tanah air, melakukan muhasabah untuk mengelakkan kita terkena sindrom tubuhnya mengembang tetapi semangatnya atau jiwanya mengecut. Soal penghayatan budaya ilmu juga adalah tonggak sesuatu universiti. Ia melibatkan antara lain penyelidikan dan dalam konteks ini disebut oleh Tambun dana penyelidikan di bawah KPT dan MOSTI. Persoalan saya ialah adakah dana penyelidikan masih dibahagi kepada 2 komponen utama, yang satu dipanggil fundamental, yang satu dipanggil applied, dan adakah ia masih rigid sedangkan kita tahu perkembangan ilmu itu sudah melewati apa yang dipanggil fundamental dan applied yang sudah digunakan sejak berpuluh tahun yang lalu. Antara KPT dan MOSTI, siapa yang menguasai lebih banyak dana? Bagaimana dengan proses permohonan dana? Bagaimana dengan proses mendaftar patent? Bagaimana dengan commercialization dengan izin R&D yang sudah dilaksanakan?